Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Kita teruskan lagi perbincangan tentang Al-Quran sebagai dalil daripada dalil hukum syarak. Kita masuk pada tajuk Bayanul Quran lil Ahkam. Penerangan Quran bagi hukum-hukum yang berada dalam syariat ini. Jadi Al-Quran itu sumber yang menerangkan hukum. Qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau kitab yang menerangkan setiap sesuatu. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan dalam Quran itu sesuatu pun kecuali diterangkan. Fal Quranul Karim fihi bayanul li jami'il ahkam syar'iyyah. Maka Quran yang mulia itu padanya ada keterangan bagi segala hukum syarak. Illa anna bayanahu ala naw'aini. Namun keterangan ini kalau kita bahagikan, ulama bahagikan kepada dua jenis. Dua bentuk penerangan Al-Quran yang ada dalam Quran. An-naw'ul awal, zikrul qawa'idi wal mabadi'il 'ammati lit-tashri'. Bentuk pertama, Quran menerangkan kaedah dan prinsip-prinsip umum bagi pensyariatan. Bayanul ahkami bi suratin mujmalatin, dan juga penerangan hukum dengan cara yang umum. Surah mujmalah dengan rupa yang umum. Faminal qawa'idi wal mabadi'il 'ammah, antara kaedah dan prinsip umum allati takunu asasan lit-tashri', yang menjadi asas kepada pensyariatan, wa tafri'il ahkam, dan bagi furu' cabang-cabang hukum, ma ya'ti, iaitu seperti di bawah. Pertama, syura. Jadi Allah Ta'ala menerangkan dalam Quran syura. Jadi syura ini satu prinsip, satu kaedah. Adapun praktikalnya secara terperincinya itu terserah dan juga bergantung kepada hikmat dan kebijaksanaan. Allah Ta'ala sebut wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka hendaklah berlaku mesyuarat antara mereka. Wa syawirhum fil amr, dan hendaklah kamu bermesyuarat dengan sahabat pada keputusan. Yang kedua ialah prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah menyuruh dengan keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Yang ketiga, al-insanu ma'khudhun bi jariratihi. Yang ketiga, prinsip manusia itu dikenakan, dihukum berdasarkan jariratihi, kesalahannya. Wala yus'alu an dhanbi ghairihi, dan tidak dipersoalkan tentang dosa orang lain. Itu prinsip manusia itu dipertanggungjawabkan, disoal tentang jenayah dan perbuatannya, tidak dengan hukum dengan dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak berdosa, tidak menanggung dosa. Tidak berdosa, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seseorang itu akan dosa orang lain. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Yang keempat ialah al-uqubah biqadril jarimah. Hukuman itu ialah kadar mengikut kadar jenayah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi kejahatan itu ialah kejahatan seumpamanya. Yang keseterusnya, yang kelima, hurmatu malil ghair. Keharaman kita mengambil harta orang lain. Haram kita ambil harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batli wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara batil, dengan cara kamu mengadu kepada pemerintah, kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian kamu harta sebahagian yang lain dengan cara yang tidak betul. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahuinya. Yang seterusnya, at-ta'awunu 'alal khairi wa ma fihi naf'un lil ummah. Bertolong-menolong di atas kebaikan dan perkara yang ada manfaat bagi ummah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong atas kebajikan dan ketakwaan. Jangan kamu tolong-menolong atas dosa dan juga persengketaan. Seterusnya, al-wafa' bil iltizamat, menunaikan segala iltizamat, kewajipan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang beriman, hendaklah kamu tunaikan janji-janji kamu. Yang seterusnya, al-haraju marfu', kesukaran itu diangkat, dihilangkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak Allah Ta'ala jadikan kepada kamu dalam agama ini satu kesukaran. Seterusnya, ad-daruratu bihul mahdhurat. Keterpaksaan itu
mengharuskan perkara haram. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Barang siapa yang terpaksa, yang tidak dengan melampau dan tidak dengan sengaja, maka tidak ada dosa jika dia melakukan perkara yang diharamkan kerana menyelamatkan nyawa. Wa min al-ahkam allati ja'at mujmalatan fil Quran, antara hukum yang datang secara mujmalah, secara umum dalam Quran, walam yufassil hukmaha, dan tidak diterangkan hukumnya, al-amru bizakat, ialah urusan berkaitan zakat. Qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah daripada harta orang Islam itu sedekah, zakat. Wa mithluha al-qisas, seumpamanya ialah hukuman qisas. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada penjagaan nyawa, wahai orang-orang yang berfikir, ada akal. Wa qalu ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan ke atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Walam yubayyin al-Quranu syurutal qisas, tapi Quran tidak terangkan syarat qisas. Wa qad bayyanathu sunnah, dan ini telah menerangkannya oleh as-sunnah, hadis terangkannya. Wa kadzalikal bai' wa riba, begitulah jual beli dan riba. Qala Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Ta'ala halalkan jual beli dan haramkan riba. Faja'atis sunnatu, maka datang hadis bi bayanil bai', menerangkan bayan bai'il halal wa syurutihi, jual beli yang halal dan syaratnya. Wa riba al-harami wa anwa'ihi, riba yang haram dan juga jenisnya. Wa hadha an-naw' min al-bayanil ahkam, jenis ini daripada keterangan hukum, huwal bayanul ijmali, iaitu keterangan secara umum. Wa huwal ghalibul fil Quran, itulah yang ghalib ada dalam Quran. Wa hikmatu fi maji'i ahkamil Quran ala syakli qawaida wa mabadi'a 'ammah, apakah hikmat? Hikmat pada datangnya hukum dalam Quran atas jalan kaedah dan prinsip yang umum sahaja. Kenapa datang dalam prinsip umum dan kaedah umum saja? Kenapa tidak diperincikan? Hikmatnya hiya anna maji'aha ala hadzal nahwi, datangnya hukum atas rupa ini, ya ja'aluha tattasi'u, menyebabkan hukum tersebut jadi luas, jadi anjal, fleksibel. Lima saya stajidu, kepada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang akan jadi berlaku baharu, minal hawali, daripada perkara-perkara baharu. Fala tadhiku bi syai'in abada, maka hukum tu tidak akan jadi sempit pada sesuatu pun. Apabila prinsip dan kaedah itu datang umum, maka apabila berlaku perkara-perkara baru, dia tidak akan tersempit kerana prinsipnya itu umum, dia boleh fleksibel dan juga boleh dianjalkan mengikut kesesuaian. Itu bentuk pertama penerangan hukum. Yang kedua, an-naw'u tsani al-ahkamut tafsiliyah, hukum secara terperinci. Wa hiya qalilatun fil Quran, ini sedikit saja dalam Quran. Wa minha, antaranya ialah maqadirul mawarith, ialah kadar pusaka, 1/2 ke 1/3 ke 1/4, 1/8, itu memang secara perinci diterangkan. Wa maqadirul uqubat fil hudud, kadar seksaan hukuman dalam hudud, 100 kali rotan ke 80 ke. Wa kaifiyatut talaq wa adadihi wa adaduhu, kaifiyat talak, macam mana talak itu dan bilangan talak berapa. Wa kaifiyatul li'an, cara li'an bainaz zaujain, antara suami isteri. Wa bayanul muharramat minan nisa, dan menerangkan perempuan-perempuan yang diharamkan di kalangan perempuan ini, yang tak boleh dinikahi oleh seseorang. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itu. Seterusnya, uslubul Quran fi bayanil ahkam, bagaimanakah uslub Quran pada menerangkan hukum. Lil Qurani asalibu mukhtalifatun, bagi Quran itu ada asalib, uslub yang pelbagai. Fi bayanil ahkam, pada menerangkan hukum. Iqtadatha balaghatuhu, yang menuntutnya oleh ketinggian balaghahnya. Wa kaunuhu mu'jizan, dan keadaannya mukjizat. Wa kitabu hidayatin wa irsyad, dan dia itu sebagai kitab hidayah, petunjuk dan juga irsyad. Fahuwa ya'ridul ahkama, maka Quran ini menerangkan hukum. Ardan fihi tashwiqun lil imtithal, sebagai penerangan yang ada rasa tashwiq, rasa keinginan untuk mematuhinya. Wa tanfirun 'anil mukhalafati, dan menjauhkan daripada seseorang itu nak menyalahinya. Wal inad, dan ingkar. Jadi cara Quran terang itu, dia dapat menarik perasaan untuk orang ikut dan dapat menjauhkan orang daripada meninggalkannya. Walihadza najidu ma huwa wajibun, dari kerana itu kita dapati hukum yang wajib itu qad yanussu ala wujubihi, Allah Quran menaskan di atas kewajipannya, bisiratil amri, dengan sirah ayat suruh. Wa aqimus syahadata lillah, tegakkan, dirikan penyaksian tu, syahadah itu, lillah, kerana Allah.
au bi annal fi'la maktubun 'ala al-mukhatabi, ataupun diterangkan kewajipan sesuatu itu dengan diberitahu bahawa perbuatan itu maktub, ditetapkan di atas mukhatabin, orang yang dikhitab. Kutiba, ditetapkan, alaikumusiyam, ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan ke atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Wa kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ditetapkan ke atas kamu qisas. Wa qad yakunu bayanul wajib bi dzikril jazaa al hasan, kadang-kadang penerangan perkara hukuman wajib itu berlaku dalam Quran dengan menyebut jaza al hasan. Jaza'il bi dzikril jaza'il hasan, menyebut balasan baik, wa thawabi li fa'ilihi, dan pahala bagi pelakunya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Wal muharramu qad yakunu bayanuhu bi sighati nahyi, dan perkara haram kadang-kadang keterangannya terdatang dengan sirah larangan. Mislu qaulihi ta'ala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, jangan kamu bunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan sebenar. Wa qauluhu ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Wa qad yakunu bitawa'udi 'ala al-fi'li, kadang-kadang keharaman itu datang dengan sirah tawa'ud, janjian seksa, alal fi'li, atas perbuatan itu, au bitaratu bil uqubati alai, atau dengan dikenakan balasan di atasnya. Mislu qauli ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, sesungguhnya orang memakan harta anak yatim secara zalim, dia memakan dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan dibakar dengan dalam api neraka yang panas. Wa qaulu ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara, siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui had-had dan larangannya, dia akan dimasukkan dalam neraka. Wa ala hadha, maka di atas ini, fayajibu ala kulli man yuridu istinbatal ahkam, wajib ke atas setiap orang yang ingin mengistimbatkan hukum minal Quran, daripada Quran, an ya'rifa hadhil asaliba fil Quran, hendaklah dia mengetahui uslub ini dalam Quran. Wa kaifiyata bayani, bagaimana keterangannya bagi hukum. Wa ma yaqtarinu bin nususi, dan apa yang mengiringi nas-nas, mimma yadullu ala wujub, yang menunjukkan kepada wajib, awil hurmah atau haram, awil ibahah atau keharusan. Wa min ad-dawabiti wal qawaidin nafi'ah, antara dawabit, dan kita kata sebagai kaedah lah, ataupun kaedah yang manfaat, antara kita kata dhabit dan kaedah yang manfaat, yang kita boleh ambil panduan dan kaedah yang manfaat bi hadzal bab, pada bab ini, mayali. Pertamanya, an yakuna hukmul fi'li, iaitu yakunu hukmul fi'li al-wujuba awin nadba, hukum perbuatan tu dikira wajib ataupun sunat, idza jaa bi sighati dalati 'alal wujub, jika datang sirah yang menunjukkan atas wajib ataupun sunat. Au idza dzukira fil Quran, ataupun bila disebut dalam Quran, waqturina bihi madhun, dan disertai dengan pujian. Au mahabbatun, atau kesukaan, kecintaan. Au thana'un lahu, pujian baginya atau bagi fa'ili, pelakunya. Au idza qturina bihil jaza, atau disertai dengan jazaul hasan, balasan baik. Wa thawabu li fa'ilihi, dan pahala bagi pelakunya. Jadi sekarang ni dibincangkan secara ringkas lah, macam mana kita nak kenal sesuatu itu hukumnya wajib atau sunat. Jika ada datang dengan sirah suruh, ataupun disertai dengan pujian, ataupun dapat pahala bagi pelakunya. Yang kedua, yakunu hukmul fi'li al-hurmata awil karahah, adalah hukum perbuatan itu jadi haram, jadi sesuatu hukum perbuatan itu haram ataupun makruh, idza jaa dzikruhu bi sighatin tadullu ala talabi syar'i tarkahu, jika datang dengan sirah yang menunjukkan atas tuntutan syari' untuk meninggalkannya, awil ibtiad, talab syar'i li tarkihi aw al-ibtiadi anhu, atau menjauhi daripada perkara itu. Au idza dzukira ala wajhi dhammi, ataupun jika disebut atas jalan celaan bagi perbuatan itu, au li fa'ili, atau celaan bagi pelakunya. Au annahu sababun lil azab, atau perbuatan itu menjadi sebab bagi azab. Au li sukhtillah, atau kerana sebab kepada kemurkaan Allah. Au maqtihi, dan kemarahan Allah. Au dukhulun nar, ataupun sebab bagi dukhulin nar, masuk neraka. Au la'ni fa'ilihi, atau laknat pelakunya. Au wasfil al-fi'li bi annahu rijsun, atau menyifatkan perbuatan itu dengan itu dikira sebagai rijsun, najis. Au fiskun, ataupun rijsun makna kekotoran, najis. Fiskun, kefasikan. Au min amali syaitan, ataupun amalan syaitan.
aw usifa fa'iluhu bil bahimah, atau disifatkan pelakunya dengan binatang, aw bisyaitan ataupun syaitan, aw nahwu dzalik. Jadi ini kita boleh lihat secara lebih detail lagi lah dalam perbahasan al-nahyu dan nahyu, yang mana datang sirah-sirah larangan itu apa sirahnya. Kadang-kadang sirah larangan tu dengan perbuatan fi'il yang didatangi dengan la nahi, kemudian ada disertai dengan azab ke, ataupun Allah Ta'ala sebut sifat itu sifat perbuatan syaitan dan seumpamanya. Yang ketiga, yakunu hukmul fi'li al-ibahata, jadilah hukum perbuatan itu harus idza jaa bilafdhin yadullu ala dhalik, kalau datang dengan lafaz yang menunjukkan keharusan, kal ihlal seperti kehalalan, wal idni keharus izin, wa nafil haram menafikan kesukaran, wa nafil junah menafikan dosa, awil inkari ala man harama syai' atau mengingkari orang yang mengharamkan sesuatu, wa nahwu dzalika dan seumpamanya. Itu sedikit berkaitan ini. Kita akan sambung berkaitan dalalatul Quran alal ahkam. Wallahu a'lam.